Hari ini, tajuk khutbah yang akan saya kongsikan dengan anda ialah Selamatkanlah Dunia. Di bawah tajuk ini, marilah kita mengambil masa untuk mengkaji firman Tuhan. Hari ini, 7 bilion manusia hidup di bumi ini. Sebenarnya, jarak antara negara menjadi sangat dekat, sehingga ia dipanggil sebagai perkampungan global. Bumi masih tidak berubah sejak ia dicipta. Tetapi benua yang berjauhan telah menjadi lebih dekat disebabkan perkembangan pengangkutan. Oleh itu, Tuhan memberi kita misi untuk selamatkan dunia ini. Ini ialah peluang yang sangat berkat bagi kita, agar semua dosa kita yang dilakukan di syurga diampuni. Jadi kita harus menjalankan misi, selamatkanlah dunia. Apabila anda mendengar bahawa anda harus selamatkan dunia, ramai daripada anda nampaknya memikirkan bahawa hal ini sangat sukar. Berfikir, bagaimanakah kita dapat mengawal dunia ini dengan kebolehan kita yang kecil? Bahkan organisasi yang kuat seperti UN pun tidak dapat menyatukan manusia di dunia. Dan kerjasama mereka adalah sedikit. Kalau begitu, bagaimanakah kita boleh selamatkan dunia? Tetapi, Tuhan telah mengurniakan semua kuasa dan kemuliaan untuk selamatkan dunia hanya kepada Sion. Ada banyak ubat yang baik di dunia. Tetapi apabila virus H1N1 menyerang seluruh dunia, seingat saya, satu-satunya ubat untuk itu adalah yang dipanggil Tamiflu. Walaupun ada berpuluh-puluh ribu ubat lain, semua ubat itu tidak berkesan. Hanya ubat yang dipanggil Tamiflu dapat menyelamatkan orang daripada virus H1N1. Hanya ia boleh menghapuskan virus H1N1 pada masa itu. Sama juga, walaupun ada ramai manusia di dunia ini, Tuhan telah mengamanahkan misi selamatkan dunia hanya kepada Sion dan mengurniakan kuasa untuk menjalankan misi itu hanya kepada Sion, supaya seluruh dunia dapat diselamatkan melalui Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tuhan telah menyediakan semuanya dan membuat rancangan bahawa dunia akan diselamatkan hanya apabila anak-anak Sion menginjilkan berita baik ke seluruh dunia. Jadi, kita tidak harus menganggap misi kita, iaitu selamatkanlah dunia, terlalu sukar. Pada tahun 1952, ada seorang lelaki bernama Edmund Hillary. Dia orang pertama yang mendaki ke puncak Gunung Everest, puncak tertinggi dunia. Sebenarnya, cabaran mendaki Gunung Everest Edmund Hillary adalah pada tahun 1952, tetapi dia gagal tiba di puncak gunung. Cabaran dia gagal. Selepas dia gagal, sebuah organisasi di England meminta dia untuk memberikan satu ucapan. Hillary menerima tawaran itu. Di Dewan Kuliah, dia melihat gambar Gunung Everest dengan puncaknya yang ditutupi salji. Sambil memberikan ucapan, dia menjerit ke arah gambar yang tergantung pada dinding. Hai Everest, kamu mengalahkan aku pada kali pertama. Tetapi lain kali, aku akan mengalahkan kamu. Hal ini pasti akan berlaku kerana kamu berhenti membesar. Tetapi aku masih membesar. Maksudnya, Everest, kamu tidak dapat menjadi lebih tinggi lagi. Tetapi aku akan tetap berlatih mendaki dan pasti menakluki kamu pada suatu hari. Kamu berhenti membesar. Tetapi aku sedang membesar. Sebab itulah aku boleh mengalahkan kamu. Seperti ini, dia menunjukkan keinginan yang kuat untuk menakluki Gunung Everest kepada penuntun yang berkumpul di sana. Setahun kemudian, pada 29 Mei 1953, Edmund Hillary mencatatkan rekod sebagai orang pertama yang mendaki Gunung Everest
Dia direkodkan dalam sejarah. Kalian semua, seluruh dunia, iaitu bumi ini, kekal sama selama 4.5 bilion tahun. Bumi ini sama sekali tidak membesar. Tetapi, bagaimana pula dengan ahli-ahli keluarga Sion? Sekarang dan setiap tahun, kita sentiasa bertambah, betul? Kita boleh menjerit ke arah bumi. Bumi, kamu telah berhenti membesar. Tetapi kami masih membesar. Jadi anda fikir apakah yang akan berlaku kepada Injil ini? Kita akan menang sementara membesar secara rohani. Memandangkan ada keputusan yang pasti ini, Tuhan mengamanahkan Injil dan meminta kita untuk menginjilkannya. Saya ingat pernah sekali memberitahu anda satu cerita tentang gajah di zoo. Seseorang pergi ke zoo dan mendapati bahawa mereka mengikat ibu gajah dengan tali halus dan bayi gajah dengan tali yang sangat tebal. Hal ini sangat pelik, bukan? Dia berfikir bahawa mereka memerlukan tali tebal untuk ibu gajah dan yang halus untuk bayi gajah kerana bayi mesti lebih lemah daripada ibu. Jadi dia bertanya kepada pelatih, mengapakah mereka berbuat begitu? Kemudian, pelatih berkata bahawa bayi gajah masih mempunyai karakter yang liar, jadi ia mahu berlari keluar. Apabila ia diikat, ia tidak duduk diam. Ia bergelut dan menentangkan kakinya. Ia melakukan semua usaha untuk berlari keluar. Jadi mereka mengikat bayi gajah dengan tali tebal sehingga ia mula berfikir bahawa tidak kira betapa banyaknya ia mencuba, tetap tidak akan berhasil. Pada masa gajah mula berputus asa, mereka mengikatnya dengan tali halus. Pada masa itu, walaupun ia diikat dengan tali halus, ia bahkan tidak terfikir pun untuk berlari keluar, hanya kerana ia diikat. Dalam erti kata lain, ia berputus asa untuk melarikan diri. Sekarang Tuhan kita berkata, selamatkanlah dunia. Aku akan memberi kamu semua kuasa dan kemuliaan syurga. Tuhan memberitahu kita bahawa Dia akan menyokong dan menyediakan apa sahaja yang diperlukan untuk menjalankan misi itu kepada kita. Walaupun begitu, jika kita hanya memikirkan masalah dan berkata, kita mencuba tetapi tidak berhasil, menginjil di bangsa puri ada masalah ini dan itu. Kita diberikan kuasa untuk melakukan kerja itu. Tetapi jika kita berputus asa dengan menyenaraikan semua masalah, sama seperti ibu gajah diikat dengan tali halus, orang yang telah berputus asa akan berputus asa terhadap semuanya apabila ada halangan kecil, walaupun mereka mempunyai kuasa untuk mengatasinya. Tuhan memerintah kita untuk selamatkan dunia. Dunia ini berhenti membesar. Tetapi bagaimana pula dengan kita? Bahkan sekarang, kita sedang membesar. Kalian semua, kita mesti berkata, bumi, kamu telah berhenti membesar. Tetapi Sion kami sentiasa membesar hari demi hari di perkampungan global ini. Bagaimanakah kamu akan menang aku? Mempunyai cara fikiran ini, marilah kita semua bangkit dan mengambil bahagian dalam kerja penginjilan yang telah diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan telah mengamanahkan kita tugas ini kerana kita boleh lakukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang bertindak melulu atau tidak berhati perut. Ia mengamanahkan kita dengan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, bayangkan atau sempurnakan. Marilah membuka buku Matius bab 28 dan mengingatkan diri kita tentang perintah Tuhan yang kudus untuk selamatkan dunia serta menyelamatkannya dalam hati kita. Marilah melihat ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi." Ini ialah perintah daripada Kristus yang mempunyai semua kuasa di syurga dan bumi. Ini ialah sesuatu yang hanya boleh kita lakukan. Tiada organisasi keagamaan lain di dunia ini, tiada negara lain, tiada kumpulan lain dan tiada orang lain yang dapat melakukan kerja ini. Ini ialah kerja yang hanya Tuhan perintahkan kepada anak-anaknya dan meminta mereka untuk melakukannya. Ayat 19.
Karena itu, pergilah. Apakah yang dikatakan oleh Yesus apabila dia menyuruh kita pergi? Dia berkata, aku mempunyai semua kuasa di syurga dan bumi di tangan aku. Kerana itu, pergilah. Aku akan menyokong kamu dan membantu kamu dengan kuasa di syurga dan bumi. Marilah melihat ayat 19 sekali lagi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita mesti pergi dan mengajar orang sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh mengajar mereka sesuatu yang lain. Tuhan mengamanahkan kita tugas rohani yang kudus sebagai misi, bukan? Apakah yang akan berlaku apabila kita berbuat demikian? Marilah melihat ayat 20 sekali lagi. Tak ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia membiarkan kita menggunakan semua kuasa di syurga dan bumi bagi pihaknya. Sebab itulah Tuhan memberitahu kita, supaya jangan bimbang tetapi hanya menginjil. Tujuan terakhir Tuhan ialah menghaluskan anak-anaknya untuk menjadi imam di Raja Rohani. Dia mahu kita membesar dengan penginjilan. Menginjil bukanlah tujuan Tuhan. Jika Tuhan melakukannya, ia dapat disempurnakan dengan cepat. Jika Tuhan menunjukkan kuasa Paskah hanya untuk sehari, apabila dia membawa 10 malapetaka ke Mesir, orang akan memahami dengan mudah apakah yang akan berlaku jika mereka tidak menyambut Paskah. Tetapi akhirnya Tuhan mahu kita membesar dan juga mahu kita merasai kuasanya. Tuhan juga mahu kita menyedari bahawa Tuhan bersama kita. Sebab itulah Tuhan telah mengamanahkan kita dengan misi untuk menginjil dan selamatkan dunia. Jadi, mulai hari ini, marilah kita berfikir seperti ini. Bumi, kamu telah mengalahkan aku sehingga sekarang, tetapi aku akan mengalahkan kamu mulai sekarang. Kamu telah berhenti membesar. Kamu tidak membesar selama 4.5 bilion tahun. Tetapi, Sion kami sedang membesar. Tunggu, aku pergi kepada kamu. Jika kita menginjil dengan iman dan pemikiran ini, kita akan dapat berkata seperti Rasul Paulus, aku telah menyempurnakan misi yang diamanahkan Tuhan kepadaku. Aku menginjil sama ada mereka mendengar atau tidak. Tuhan membiarkan mereka membuat keputusan untuk menerima atau tidak. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran untukku. Pada masa Rasul Paulus, bilangan ahli Sion pasti lebih sedikit berbanding sekarang. Memandangkan mereka cuba menginjil dengan bilangan ahli yang sedikit itu, setiap mereka perlu menginjil kepada ramai orang. Tetapi, sekarang ahli-ahli Sion kita sebanyak bintang di langit. Jika setiap seorang daripada kita menginjil menurut bahagian, kita dapat habis dalam tempoh masa yang pendek. Walaupun tiada orang antara 7 bilion orang yang pernah mendengar Injil ini, kita boleh menyelesaikan kerja ini dengan sangat cepat. Kita tidak boleh lupa bahawa semua kuasa di syurga dan bumi adalah milik Tuhan kita. Dan Tuhan yang mempunyai kuasa yang besar itu selalu membantu dan menyokong kita dengan semua yang diperlukan. Selamatkanlah dunia. Apabila kita melihat tajuk besar ini, mudah untuk berfikir, bagaimanakah aku boleh selamatkan dunia? Ini hanya seperti tajuk cerita. Ini hanya mungkin dalam perkataan sahaja. Tetapi, melalui misi ini, Tuhan mahu membuatkan skala kita lebih besar. Buku Yesaya bab 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkar, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan tacing, atau bukit-bukit dengan neraca, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti apa?
seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti apa? Seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Dunia ini sia-sia sahaja. Tetapi, memandangkan kita memakai selubung dosa, dunia ini kelihatan seperti sesuatu yang hebat. Semasa menginjil, banyak kali kita berasa bahawa dunia ini bukan sesuatu yang hebat. Sebab itulah Tuhan memerintahkan kita untuk selamatkan dunia. Sila fikirkan dengan teliti. Mengapakah mereka mengikat ibu gajah yang besar dengan tali halus? Ibu gajah boleh memutuskan tali dengan mudah dan melarikan diri. Tetapi tidak, kerana mereka telah berputus asa. Walaupun tali yang diikat kepadanya ialah 10 atau 20 kali lebih lemah daripadanya, ia berputus asa terhadap segala-galanya kerana ia diikat. Walaupun halangan kecil mungkin berada di hadapan kita, ia tidak bermaksud kita tidak dapat menyempurnakan kerja besar untuk selamatkan dunia. Marilah bangkit. Marilah memancarkan cahaya. Marilah menyebarkan kemuliaan Yerusalem di seluruh Samaria dan ke penghujung bumi. Fikirkanlah tentang misi kudus ini. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hari apabila kita memenuhi misi, kita akan dapat berkata dengan yakin, aku telah menyempurnakan bahagian yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Sekarang, telah tersedia mahkota kebenaran untukku. Marilah melihat buku Markus bab 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Apakah yang harus kita lakukan? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini ada dua jenis orang. Apabila kita menginjil, sesetengah orang menerimanya dan yang lain tidak. Keselamatan akan diberikan kepada orang yang menerima Injil dan kemusnahan akan diberikan kepada orang yang tidak menerimanya. Kalian semua, tolonglah ingat bahawa kita hidup pada zaman penghakiman. Jangan tawar hati hanya kerana seseorang tidak mendengar kata-kata anda. Sudah tentu, anda berasa sedih tentang orang itu dan mahu semua orang diselamatkan. Tetapi Alkitab mengatakan bahawa sesetengah orang akan menerima kebenaran dan yang lain tidak. Jika anda sentiasa berfikir tentang orang yang tidak menerima, anda mungkin berfikir, tidak kira betapa banyak aku mencuba, ia tetap tidak berhasil. Dan berkemungkinan berputus asa, seperti ibu gajah yang diikat dengan tali halus. Daripada berputus asa, kita perlu ingat bahawa misi kita adalah untuk menginjil kepada orang, sama ada mereka mendengar atau tidak. Di sini, Tuhan jelas memberitahu kita bahawa jika kita menginjil, bukan semua orang akan datang kepada kebenaran. Berkata Amin. Orang yang mendengar akan diselamatkan. Dan orang yang tidak mempercayai atau menerima firman akan dikutuk. Yesus memberi kita hak istimewa dan juga kuasa ini. Jadi, di dalam buku Yehezkiel bab 2 ayat 6 hingga 8, Tuhan meminta kita untuk menginjil, sama ada orang mendengar atau tidak. Dan di dalam buku 2 Timotius bab 4, Tuhan meminta kita agar selalu berusaha untuk menginjil pada waktu yang baik atau tidak. Betul? Jika kita berdiam diri, jika kita tidak melakukan apa-apa, tidak mempunyai kehendak untuk selamatkan dunia atau menginjil, kerajaan syurga akan ditundakan. Menginjil adalah salah satu proses untuk kita. Jadi setiap seorang daripada kita perlu lulus proses ini. Pada masa kini, di tempat-tempat seperti dataran stesen yang besar, kita bahkan telah memasang papan digital yang tertulis, percayailah Tuhan Ibu, supaya orang yang belum lagi mendengar berita ini, sekurang-kurangnya boleh melihatnya. Kita melakukan semua usaha supaya orang yang belum lagi mendengar suara kita dapat sekurang-kurangnya melihat papan digital itu dan faham.
Bahkan dalam cara ini, marilah kita menginjil di seluruh dunia. Supaya tiada orang akan berkata, aku belum pernah mendengar berita tentang Tuhan Ibu. Sama ada mereka mendengar atau tidak. Marilah melihat firman Tuhan di dalam buku Yehezkiel bab 2 ayat 6. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka, maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mahu mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jika mereka mendengar, mereka akan diselamatkan. Jika tidak, mereka akan dikutuk. Tuhan meminta kita untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitahu seperti ini. Marilah melihat satu lagi ayat di dalam buku 2 Timotius bab 4. 2 Timotius bab 4 ayat 1. Di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan meminta kita untuk selalu menginjilkan firman. Ayat 3. Kerana akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi tongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan apa? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalian semua, kita boleh melakukannya. Tuhan memberikan tugas yang boleh kita lakukan. Bumi bukannya sentiasa membesar dan menjadi 10 kali lebih besar setiap tahun. Dan bilangan populasinya pun tidak bertambah begitu banyak setiap tahun. Jika kita menginjil seperti yang saya katakan, Injil akan disempurnakan tidak lama lagi. Tuhan mahu kita semua melakukan misi kita. Dan di dalam buku Yesaya bab 60 dia berfirman, bangkit dan bersinarlah. Tuhan berjanji untuk membantu kita jika kita mempunyai iman dalam firman Tuhan dan menginjilkan Ibu Syurgawi, iaitu kerja yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Kegelapan akan berundur. Kegelapan yang menutupi semua negara akan diambil. Ini bukan sesuatu yang dilakukan dengan kebolehan kita. Kita hanya menjalankan tugas. Tolonglah menginjil dengan gigil, sama ada mereka mendengar atau tidak. Supaya tahun ini, semua manusia di dunia mungkin memberi perhatian kepada Tuhan Bapa dan Ibu Syurgawi Yerusalem serta Sion. Saya berharap bahawa semua anak Sion akan mematuhi serta mengikut firman Bapa dan Ibu pada tahun yang diberkati ini. Saya tamatkan firman ini dengan berharap bahawa anda menerima rahmat melalui firman hari ini. Terima kasih banyak.